Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current CMY. Hari ini kita akan bincangkan ataupun kita akan ulaskan sesuatu yang menarik di dalam politik Sabah, yaitu seruan terbaru Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal supaya semua pihak berlapang dada dan menolak perpecahan kaum serta agama. Nampaknya macam satu seruan yang sangat baik, tetapi kalau kita tengok dari sudut politik, ada persoalan yang lebih besar. Adakah warisan masih relevan dalam politik Sabah? Atau adakah ini satu strategi untuk menghidupkan semula pengaruh parti yang semakin pudar? Baiklah, mari kita teliti betul-betul di dalam video kali ini. Dalam satu program di Semporna, Shafie Apdal menekankan kepentingan meninggalkan perbalahan berkenaan dengan isu 3R, yaitu agama, kaum, dan juga raja, yang semakin panas di Malaysia. Katanya, kita semua patut bersatu tanpa mengira kaum dan agama, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Niatnya memang nampak baik, tetapi kalau kita lihat perkembangan politik Sabah sejak PRU14, Warisan sendiri pernah bermain dengan isu identiti Sabah untuk mendapatkan sokongan. Ingat lagi kah, waktu Warisan menolak kerjasama dengan parti-parti Semenanjung dengan alasan mahu memperjuangkan Sabah untuk orang Sabah? Jadi sekarang ini adakah seruan perpaduan ini benar-benar ikhlas ataupun satu strategi politik? Kita kena ingat, Warisan pernah menjadi parti paling dominan di Sabah selepas PRU14. Mereka berjaya membentuk kerajaan negeri dengan kerjasama Pakatan Harapan dan menampilkan diri sebagai alternatif kepada UMNO Sabah dan juga Barisan Nasional. Tetapi selepas langkah Sheraton dan PRN Sabah 2020, segalanya telah berubah. Warisan kehilangan kuasa kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor. Dan sejak itu, Warisan nampaknya semakin lemah, kehilangan pemimpin utama dan juga gagal mencipta momentum seperti dahulu. Persoalannya sekarang, bolehkah Warisan bangkit semula? Satu masalah besar yang dihadapi Warisan ialah penghijrahan pemimpin mereka ke parti lain. Ramai wakil rakyat Warisan yang telah meninggalkan parti dan menyertai GRS ataupun parti yang lain. Ini mencetuskan tanda tanya, adakah masalah dalaman Warisan semakin serius? Kalau pemimpin sendiri pun tidak yakin dengan masa depan parti, bagaimana dengan penyokong di peringkat akar umbi? Ini menunjukkan bahwa Warisan mungkin sedang menghadapi krisis keyakinan. Ditambah pula dengan semakin kuatnya pengaruh GRS yang kini diterajui oleh Haji Jinor dan kebangkitan semula UMNO Sabah, Warisan nampaknya kehilangan tapak politik yang kokoh. Kalau kita bercakap tentang hala tuju Warisan, satu lagi isu ialah hubungan mereka dengan kerajaan persekutuan. Warisan selalu memperjuangkan hak Sabah di dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963. Tetapi sejauh manakah mereka mampu membawa perubahan kalau mereka tidak lagi berada di dalam kerajaan? GRS yang kini bekerja sama dengan Kerajaan Perpaduan nampaknya lebih efektif di dalam mendapatkan hak Sabah kerana mereka berada di dalam sistem yang memerintah. Warisan pula berada di luar lingkaran kuasa. Jadi mampukah mereka untuk terus memperjuangkan isu-isu Sabah dengan berkesan, ataupun mereka hanya sekadar bersuara tanpa kuasa untuk bertindak? Sekarang ini mari kita bincangkan beberapa persoalan yang lebih kontroversi. Yang pertama, adakah Warisan masih relevan di dalam politik Sabah? Ada yang kata, ya, Warisan masih mempunyai sokongan kuat di kawasan pantai timur Sabah, terutamanya di Semporna, Tawau, dan juga Lahad Datu. Tetapi di dalam politik, sokongan tempatan sahaja tidak cukup.
Warisan perlu memperluaskan pengaruhnya ke seluruh Sabah kalau mereka ingin kembali ditampuk kuasa. Masalahnya sejak PRN Sabah 2022, mereka gagal menawan hati pengundi di kawasan-kawasan yang lebih urban dan di kawasan-kawasan pedalaman yang kini lebih cenderung kepada GRS. Kedua, adakah Syafiq Apdal masih calon terbaik untuk memimpin Sabah? Ini soalan yang menarik. Syafiq adalah pemimpin yang berpengalaman dan pernah menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi dengan perubahan lanskap politik, ramai yang mula melihat kepada pemimpin lain seperti Haji Jinor dan Bung Mokhtar Radin. Dengan semakin banyak pemimpin muda yang muncul, adakah warisan masih mau bergantung sepenuhnya kepada Syafiq? Atau mereka perlu mencari pelapis yang baru? Ketiga, benarkah warisan memperjuangkan politik perpaduan ataupun ini hanya satu lagi strategi politik semata-mata? Kalau kita imbas kembali, warisan pernah menolak kerjasama dengan parti-parti dari Semenanjung, karena mahu menjadi parti yang benar-benar mewakili Sabah. Tetapi sekarang warisan bercakap tentang perpaduan dan menolak politik perpecahan. Adakah ini karena mereka sudah sadar bahwa tanpa kerjasama dengan partai lain, mereka sukar untuk menang di dalam pilihan raya? Atau ini hanyalah satu retorik semata-mata untuk menarik semula sokongan rakyat? Yang keempat, siapa sebenarnya pesaing utama warisan di Sabah? Kalau dulu mereka bersaing dengan UMNO Sabah, kini mereka berdepan dengan GRS yang semakin kukuh. GRS kini menguasai kerajaan negeri dan mempunyai hubungan baik dengan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Ini memberi mereka kelebihan dari segi sumber dan dasar. UMNO Sabah pula masih ada pengaruhnya walaupun sudah kehilangan banyak kerusi. Jadi di manakah kedudukan warisan di lanskap politik Sabah sekarang? Dan akhir sekali mari kita fikirkan, adakah warisan sedang menuju ke arah kebangkitan semula? Atau mereka hanya menunggu masa untuk tenggelam di dalam arus politik? Ada yang percaya warisan masih boleh bangkit jika mereka berjaya menawan hati pengundi muda dan membuktikan bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk Sabah. Tetapi kalau mereka terus kehilangan sokongan dan gagal membina pakatan politik yang kukuh, warisan mungkin akan menjadi satu lagi parti yang hanya dikenang di dalam sejarah. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah warisan masih mempunyai masa depan di dalam politik Sabah? Atau adakah ini permulaan kepada kejatuhan parti yang pernah menjadi harapan rakyat Sabah? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya Anda tidak terlepas lagi video-video menarik daripada kami. Jumpa lagi di video yang seterusnya hanya di Current Sphere MY.